بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن، والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه صفيه وخليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pilihan Allah kepada kita. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk hadir untuk mempelajari kalamnya, wahyunya, kitabnya, seruannya, peringatannya, dengan cara pembelajaran tadabbur Al-Quran. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bertanya kita pada yatadabbaruna Al-Quran. Mengaku saja kamu tidak mampu tadabbur Quran, ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memberi kemampuan kepada kita untuk mempelajarinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan bagi kita untuk mempelajari ilmu yang berkaitan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, Rabb kita, pencipta kita, Dialah yang sebenarnya mengajar Quran kepada kita. Ar-Rahman 'allamal Quran. Seperti mana Dia juga yang telah memberi hidayah kepada kita, Dia membimbing kita, maka Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولله الله العظيم. Ini satu ayat yang saya baca daripada ayat yang ke-18 surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Kita lihat satu persatu, satu kalimat demi satu kalimat berkaitan dengan tafsir ayat ini sehingga mudah bagi kita untuk tadabbur akan melalui kalimat-kalimat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita berfirman, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad bahawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersujud, iaitulah di kalangan makhluk-makhluk yang berada di langit, dan begitu juga di kalangan makhluk-makhluk yang berada di bumi. Ini dimulai dengan alam tara. Terjemahan kita, apakah engkau tidak melihat? Itu. Terjemahan itu, apakah engkau tidak melihat? Itu terjemahan, tapi belum jadi makna. Bila benar menjadi makna. Oleh kerana itulah kita kena belajar maknanya. Makna itu kita belajar melalui tafsirannya. Dalam cara, tidak engkau melihat. Maksudnya ayat ini fitoknya ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan maksud melihat di sini adalah majaz, satu kiasan. Agar yang dilihat oleh Rasulullah SAW bukan seperti mana kebiasaan manusia melihat. Manusia melihat, lalu dia pun menerangkan dengan apa yang dilihat. Dia melihat sekadar apa yang difahami, lalu dijelaskan apa yang dilihatnya. Itu bukan Nabi, itu bukan Rasul.
Tetapi seruan pada para Nabi dan Rasul, yaitu Rasulullah SAW, alam tara, tidakkah kau melihat, iaitulah penglihatan dengan ma'rifah, dengan ilmu, bukan sekadar mata memandang demikian, tetapi memandang dengan dasar ilmu dan juga ma'rifah, itulah ilmu pengetahuan. Alam tara juga, apakah kau tidak melihat, maksudnya bukan sekadar melihat dengan ilmu dan makrifat, tetapi melihat dengan penuh kesedaran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada baginda Rasul. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, apakah kau tidak melihat terhadap apa yang telah kami pada Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadamu, ya Muhammad?" Dan tidak ada Rasulullah diberitahu oleh Allah ataupun ditanya oleh Allah, alam tara, malaikat Rasulullah terlebih dahulu telah diberi keistimewaan untuk melihat seperti mana yang Allah kehendaki. Manusia boleh ditanya, apakah kamu tidak melihat? Ataupun ditanya, adakah kamu telah melihat? Ya, manusia boleh bertanya dalam soalan demikian. Lalu manusia boleh menjawabnya, saya sedang melihat, saya telah melihat, saya belum melihat. Kerana apa? Difahami melihat dengan dua mata. Tetapi tafsiran ayat ini alam tara bukan semata-mata melihat dengan dua mata, tetapi melihat dengan ilmu dan juga hati, kesedaran pada hati. Disebabkan apa? Allah tidak akan bertanya Nabi alam tara, melainkan Nabi terlebih dahulu telah diperlihatkan sesuatu kepadanya. Setelah Allah melihatkan kepada baginda Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun memandang, melihat dengan ma'rifatnya, ilmunya, kefahaman. Dan alam tara ini menunjukkan juga bahawasanya, apakah kau tidak melihat ya Muhammad terhadap apa yang telah kami ajarkan kepadamu, sampaikan kepadamu, apa yang kami telah wahirkan kepadamu. Apa dia? Bahawasanya seluruh makhluk yang berada di langit maupun di bumi itu tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan yasjudulah. Kalau kita belajar dasar tentang seluruh makhluk semua bersujud kepada Allah, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika digabungkan, makna tasbih adalah tunduk. Maksud tunduk adalah tasbih. Maksud tasbih juga adalah sujud. Kaidahnya begitu. Seperti mana ditakwilkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ayat di dalam Quran, seluruh ibadah Al-Quran, seluruh pada ayat Quran tentang maksud tasbih adalah tunduk, taat, itu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Di langit dan juga di bumi semua ini bertasbih. Maknanya tunduk, tunduk kepada Tuhan yang satu, yang Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menjadi jawaban bagi manusia yang enggan sujud, yang enggan tunduk, yang enggan tasbih, sama lain manusia dan jin. Dua ini juga yang mengkalah, dua ini juga yang problem. Tetapi kalau dua ini betul, dua-dua masuk syurga. Tapi kalau dua-dua tak betul, dua-dua masuk neraka. Jadi bila Allah berfirman pada baginda Rasul, alam tara, apakah kau tidak melihat, di sini adalah apa yang telah kami zahirkan padamu, ya Muhammad, bahawasanya segala-galanya di langit dan juga di bumi yang kami cipta, yang tidak Allah dengan keagungannya, tunduk, sujud, tasbih kepadanya, maksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Ini iman. Kalau secara zahir ayat ini ditanya kepada kita, adakah kamu melihat bahawa setiap pokok itu tasbih? Lalu kita nak menjawab dengan jawapan apa? Kita jawab dengan jawapan iman. Ya, saya beriman pohon itu bertasbih. Saya beriman pohon itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman pohon itu kenal Allah. Kerana tasbih tidak akan dibaca melainkan kepada yang layak.
Siapa yang banyak membaca tasbih, ia mengenal Allah. Oleh kerana itulah yang tak mengenal Allah, dia tidak mengenal tasbih, dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal takbir, tidak mengenal la ilaha illallah, tidak mengenal Allah Akbar, tidak mengenal Alhamdulillah. Seperti mana juga dia tidak mengenal Subhanallah. Alam tahu apakah kau tidak melihat di sini wahai Muhammad, termasuk juga apa yang Allah Subhanahu wa taala aturkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tadbirkan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, di mana seluruhnya ini yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, menunjukkan semuanya berada di bawah kekuasaan dan tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya itu, dan tidak tersembunyi walaupun hal itu daripada hal itu, walaupun sedikit. Apa maknanya di sini? Bila dikatakan langit dan juga bumi seluruh isi kandungannya sujud kepada Allah, maknanya sujud itu juga satu perbuatan. Hanya perbuatan ini goib. Contoh, langit sujud kepada Allah. Bagaimana kita nak memahami langit itu sujud? Goib. Allah saja yang tahu bagaimana langit itu sujud. Begitu juga bumi ini sujud kepada Allah. Goib. Nyawa kita sujud kepada Allah. Mata kita sujud kepada Allah. Kerana apa? Allah yang menciptakan. Cuma bagaimana roh kita sujud pada Allah, nyawa sujud pada Allah, beriman saja. Tapi dia sedang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah nak bagi tahu di sini, Anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan menunjukkan bahawa setiap daripada makhluk yang Allah cipta, sehinggalah makhluk yang paling kecil namun atom ataupun zarah. Jadi apa maksudnya? Jangan dipandang makhluk yang wujud, yang nyata, yang boleh dilihat dengan mata kita, yang tidak dapat dilihat dengan mata kita, yang halus, makhluk itu juga sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itulah kalimat alam taruh ini dilihat Nabi melalui zahir dan batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di bawah itu alam taruh. Begitu juga makna alam taruh, ya Muhammad, apakah kau tidak melihat wahai Nabi kami, wahai Rasul kami, wahai Utusan kami. Maknanya kami di sini menunjukkan Allah memilih Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Iaitu dengan penglihatan ilmu, penglihatan hati, penglihatan mata hati, basirah namanya. Sehingga Rasulullah melihat dengan itu semua. Kerana itulah Rasulullah apabila memandang sesuatu, Nabi tidak memandang secara kacamata zahir. Nabi memandang sehingga kacamata batin. Maknanya di sini, Nabi kita melihat dengan ilmu. Bila dia melihat, dia lihat di situ ada mudarat atau manfaat. Di situ ada al-haq atau kebatilan. Itu cara Nabi melihat. Sehingga Rasulullah bagi tahu kepada kita, jauhi ini kerana memudaratkan kamu. Ambil ini kerana memberi manfaat kepada kamu. Itu kan. Rasulullah melarang kita, jangan kamu minum khamar kerana dia menghilangkan akal kamu. Kerana wujudnya mudarat, menghilangkan akal, menjadikan satu mudarat. Lalu Rasulullah SAW pun perintah kita, berinyaklah kamu dengan minyak yang diberkati, iaitu dan zaitun, dan makan dia. Kerana Rasulullah mengetahui manfaat. Minumlah kamu laban, itulah susu, kerana susu itu asal daripada syurga, kata Rasulullah SAW. Pada susu memberi manfaat bagi mereka yang tidak lagi nak makan, nak minum, tapi kata Rasulullah minum susu, kerana susu mengenyangkan. Susu itu ada proteinnya, ada zatnya, ada macam-macam. Kata Rasulullah SAW,
Lalu Nabi melihat, lalu Nabi bagi tahu manfaatnya. Itu salah satu contoh cara Nabi melihat. Yang lain Nabi melihat atas dia sebagai Rasul, sebagai Nabi yang mempunyai mukjizat agar kita beriman pula dengan mukjizat tersebut. Seperti mana kata Rasulullah, aku mendengar tasbihnya kerikil-kerikil. Apa maknanya? Batu-batu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga segala perkabaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu semua adalah bentuknya adalah satu ilmu, maka dia adalah mukjizat kerana Rasulullah memberitahu tanpa dia belajar daripada sesiapa, kerana ilmu yang diambil langsung kepada Allah. Itu mukjizat. Mukjizat ilmiah namanya. Oleh kerana itulah perkataan ilmiah ini layak untuk Rasul, Nabi. Kerana ada hubungan dengan wahyu. Tetapi orang hari ini nak menambahkan ilmiah, padahal sumbernya bukan Quran dan juga wahyu. Kajian ini semua ilmiah, padahal itu kajian barat yang tidak ada la ilaha illallah bagi orang yang menulis kajian itu. Lalu itu tidak boleh disebut kajian ini ada di ilmiah. Tidak, kerana sumber ilmiah, kajian-kajian ilmiah adalah wahyu. Itu ta'arif. Kalimah ilmiah adalah yang berkaitan dengan wahyu. Selain pada wahyu, tidak boleh dikatakan kajian itu penuh dengan ilmiah. Ilmiah itu macam saintifik. Dalam. Tidak demikian kalau tidak ada sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam taruh, apakah kau tidak melihat ya Muhammad dengan basirahmu terhadap apa yang kami perlihatkan kepadamu ya Muhammad, bahawasanya sujudnya segala apa yang berada di langit dan segala apa yang berada di bumi. Cuma soalannya, adakah Rasulullah melihat benar-benar makhluk di langit dan juga di bumi itu sujud? Ya, setelah Allah memperlihatkan kepada Nabi. Itu mukjizat Rasul. Yang bukan Rasul, yang bukan Nabi, Allah perlihatkan juga itu karamah. Ada di antara umat Rasulullah, ada di antara umat Rasulullah yang Allah memperlihatkan buatnya sujudnya para makhluk di langit dan juga di bumi. Allah perlihatkan, bukan mereka nak melihat. Bila ada dasar Allah perlihatkan, maka bukan semua dapat melihat. Itu yang diperlihatkan, yang dipilih maksudnya. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih pada cerita Isra wal Mi'raj, banyak cerita. Antaranya Rasulullah mengatakan, aku diberi langit terdiri daripada malaikat-malaikat yang mana semuanya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata demikian. Jadi, adakah Nabi sedang memandang ataupun Allah melihatkan kepada Rasul? Kalimah ini adalah dinuriyahu min ayatina. Menunjukkan bahawa Allah memperlihatkan kepada Rasulullah. Contoh begini. Kita memandang ke langit, adakah kita melihat malaikat? Jawapannya tidak. Kalau tidak melihat malaikat, kita juga tidak melihat malaikat yang sedang sujud. Itu. Begitu juga di bumi terdapatnya malaikat yang sedang sujud. Adakah kita melihat malaikat yang sedang sujud? Jawapannya tidak. Cuma pertanyaan, beriman malaikat di langit, malaikat di bumi sedang sujud kepada Allah? Beriman. Kita kena wajib beriman bahawa walaupun kita tak melihat dengan dua mata kita, kita beriman dengan mata hati kita. Jadi Rasulullah SAW benar-benar melihat yang akan para malaikat itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada malaikat yang berada di langit maupun di bumi. Dan bukan sekadar para malaikat, tetapi ruh-ruh, para nabi, para rasul, para wali, para syuhada, salihin yang berada di langit sana. Disebab di langit sana bersemading ruh-ruh yang mukmin. Kata para sahabat, namanya Illiyin. Dia berada di langit sana. Lalu kata ulama tafsir, kalimah alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati. Yang di langit itu selain pada para malaikat sujud, ruh-ruh juga sujud. Dan ruh-ruh di sini adalah daripada ruh para nabi, para rasul yang telah wafat.
roh syuhada yang telah wafat, roh mukminin wal mukminat salihin salihat yang telah wafat. Apa maksudnya? Yang wafat itu jasadnya, bukan rohnya. Lalu soalannya, adakah Rasulullah SAW juga melihat ya para roh itu sujud? Tidak, semestinya sujud itu tunduk dari sampai ke lantai. Tetapi maksudnya sujud adalah mereka berada di bawah kekuasaan Allah dan juga takdir Allah. Apa maksudnya? Nabi Adam dilihat Rasul, maka itu Nabi Adam sujud. Kerana Nabi Adam alaihissalam yang tidak Rasul adalah dalam bentuk ruhnya. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, itu dalam keadaan roh. Dan itu semua secara zahir seolah-olah macam manusia, tetapi batiniahnya sedang sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Jadi jangan difahami sujud seperti mana kita sujud di atas lantai dalam solat kita. Jangan difahami demikian kerana masuk sujud adalah semua berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah kau tidak melihat ya Muhammad bahawa sujud telah sujudnya kepada Allah di kalangan makhluk-makhluk yang berada di langit dan juga makhluk-makhluk yang berada di bumi. Kalau dikaitkan dengan langit seperti mana tafsiran tadi. Kalau dikaitkan dengan bumi, siapa makhluk yang sujud di bumi? Itu antaranya kita, manusia. Antaranya jin, antaranya haiwan, antaranya binatang, antaranya tumbuh-tumbuhan, antaranya pohon-pohonan, antaranya termasuk batu-batu, pasir-pasir, bahkan seluruh makhluk yang Allah cipta sujud kepada Allah. Seperti mana semuanya juga tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak tumbuh-tumbuhan yang tidak tasbih kepada Allah? Jawapannya tidak. Adakah tumbuh-tumbuhan, adakah haiwan-haiwan yang tidak tasbih kepada Allah, yang tidak sujud kepada Allah? Tidak, semua dalam keadaan tasbih dan sujud kepada Allah. Mungkin bagi orang awam bertanya, bagaimana kami nak memahami tumbuh-tumbuhan itu sujud kepada Allah seperti mana dia tasbih kepada Allah? Kalau kita tasbih, kami faham subhanallah. Kita tidak pernah mendengar tasbihnya subhanallah pada pohon-pohon itu. Lalu ulama-ulama kita telah menjelaskan, jangan kamu fahami tasbih mesti kalimatnya, mesti bersuara subhanallah. Kerana subhanallah itu dibaca oleh manusia, kerana manusia ada lidah, maka disesuaikan dengan subhanallah suaranya. Sirah ni suara yang berbunyi. Bentukannya disusun sehingga menjadi satu kalimat subhanallah. Tetapi pohon tidak mempunyai lidah seperti mana lidah kamu, tetapi dia juga bertasbih, maka kamu beriman saja. Contoh begini, kalau ditanya kepada kamu, kamu hanya memahami yang zahir, batin kamu tak perlu faham. Tidak, kamu kena faham zahir dan batin. Contoh mudah, adakah kamu pernah melihat malaikat maut? Jawabannya tidak. Tapi kamu beriman tak satu ketika nanti malaikat maut akan datang untuk ambil ruh kamu. Beriman atau tidak? Saya beriman. Bagus. Cuma soalannya, agak-agak kamu beriman tak datangnya malaikat dengan bentuknya. Dengan dia gambaran sebagai malaikat maut. Sehingga kamu kenal ini malaikat maut. Kamu beriman tak malaikat maut akan datang dengan dia sebagai malaikat maut dan bukan menjelma dengan jelmaan yang lain. Saya beriman malaikat maut datang. Kamu beriman tak malaikat maut juga datang pada kamu, mentalkinkan pada kamu, wahai Allah, sebelum aku mencabut nyawamu, bacalah la ilaha illallah. Kamu beriman atau tidak? Beriman. Keimanan ini didasari dengan ayat Inna ladhina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang teguh pendirian dan kehidupannya, dia ahli tauhid.
La ilaha illallah. Turunnya malaikat. Lalu malaikat itu apa yang dilakukan? Malaikat mau turun kepada kita. Lalu dia kata, wahai hamba Allah, bacalah La ilaha illallah. Sekiranya ada La ilaha illallah pada lidahmu, pada akalmu, pada jiwamu, pada rohmu, la takhafu wa la tahzanu, maka jangan kamu takut lagi. Jangan berduka cita. Wa abshiru bil jannah. Dengan la ilaha illallah kamu, Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Ini Allah janjikan kepada kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah janji kepada kamu. Lalu kamu beriman tak bahawa orang yang beriman, orang yang Islam ditalkinkan oleh malaikat maut dengan la ilaha illallah. Dia beriman. Tetapi tidak boleh membentuknya, tidak boleh nak juga mengaktifkan dia iman. Lalu begitu juga tumbuh-tumbuhan bertasbih. Dia sujud kepada Allah. Kamu tidak melihat dan mendengar tasbihnya. Bagaimana dia sujud? Tapi beriman. Lalu Allah beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Perkara ini dasarnya kembali dengan dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya la ilaha illallah, apa saja yang Allah wahyukan kepada Muhammad Rasulullah. Lalu Muhammad Rasulullah menyampaikannya kepada kita. Lalu keimanan diperlukan. Soalannya, adakah kamu pernah melihat Rasulullah? Jawapannya tidak. Adakah kamu pernah mendengar sabda Rasulullah di telinga kamu secara langsung? Jawapannya tidak. Begitu. Tapi kamu beriman tak adanya Nabi Muhammad ini? Beriman? Ya, kamu beriman walaupun tidak melihatnya. Kamu percaya walaupun tidak pernah melihatnya. Ya, itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kamu beriman tak terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Ya, saya beriman. Kamu beriman tak Quran yang kamu baca itulah wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad? Ya, saya beriman. Walaupun tak pernah melihat, tak pernah mendengar, tak pernah satu zaman Rasulullah SAW. Kata ulama berdasarkan hadis, maka kamu jauh lebih utama daripada yang pernah melihat dan mendengar. Melihat Nabi, mendengar sabda. Disebabkan pada zaman Nabi itu dulu ramai saja manusia yang melihat Rasul, tapi tidak mahu beriman. Ramai saja yang mendengar sabda Rasul, tapi enggan menerima. Di mana datangnya seseorang lalu dia berbicara kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Abdullah, dia kata, sebelumnya aku melihat para sahabat Nabi sangat utama, sangat istimewa. Kerana kedua mata mereka melihat Rasul. Jika mereka secara langsung mendengar sabdaan Rasul, kamu sangat utama pada para sahabat. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang kami pelajari daripada Rasulullah? Nabi pernah bersabda kepada kami di kalangan para sahabat, sabdaan ini agar kami bersifat tawakuf, agar kami bersyukur dengan nikmat Allah kerana Allah membangkitkan kami, menghidupkan kami dengan yang kehidupan dibangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Apa maksudnya? Para sahabat adalah orang yang sangat bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih mereka hidup sezaman sehingga beriman kepada Rasulullah dengan cara melihat dan mendengar sabda. Akan tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang kami pelajari pada Rasulullah, Nabi bersabda kepada kami, barang siapa yang beriman kepada aku, sedangkan dia tidak pernah melihatku, sedangkan tidak pernah mendengar sabdaanku secara langsung, lihat Nabi secara langsung, dengar sabda Nabi secara langsung, mereka itu 7 kali lebih utama daripada mereka-mereka yang beriman dengan cara setelah melihatku, setelah mendengar sabda. Jadi siapa yang dimaksudkan Rasul? Kita.
kita ini menunjukkan bahawa si Allah telah menentukan kita hidup walaupun di akhir zaman. Zaman penuh penuh dengan kegelapan yang tak pasti kegelapan itu jenis macam mana. Disebabkan manusia kegelapan pun di jalannya, kebatilannya, kekufurannya. Manusia jahat. Maknanya zaman fitan, zaman fitan. Mana yang tidak benar itu. Dalam sejarah peradaban manusia tidak ada perjalanan kehidupan seperti mana kehidupan pada hari ini. Dalam sejarah peradaban manusia yang berpuluh-ribu tahun itu sampai ke Nabi Adam, tidak ada sejarah kehidupan manusia seperti mana kehidupan hari ini. Itu. Apa maksudnya di sini? Ya, manusia dulu-dulu pun bijak, mereka pun buat pakaian, mereka juga menjahit, mereka juga berkenderaan, mereka juga berpedagang, mereka juga berdagang. Ada ekonomi, ada negara, ada negeri, ada wilayah, ada pemerintahan. Cuma tidak terlepas adanya peperangan dan cara nak membuka empire. Tidak dinafikan. Tetapi dalam sejarah peradaban manusia itu semua tidak seperti mana satu jumlah yang berlaku pada hari ini. Soalannya mudah. Apa perbezaannya dulu-dulu dengan hari ini? Jawapannya adalah kemodenan dan teknologi. Apa maknanya di sini? Zaman dulu-dulu senjatanya pasti tidak seperti mana senjata hari ini. Dulu ada teknologi, dulu tak ada nama teknologi. Cuma mereka ada kemahiran yang kena pada zaman tersebut. Cuma zaman dulu ada bom atom macam hari ini, tentulah tidak ada. Ada roket macam hari ini, tentulah tidak ada. Lalu hari ini bagaimana dia ada atas kehendak Allah, Allah memberi akal manusia yang terakhir. Itu dia. Contoh Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Hadid. Dan kami turunkan Al-Hadid, kami turunkan besi. Turun luar biasa di besi. Besi itu ada dalam laut, besi itu ada dalam tanah, besi itu ada di sana, di sini, dicari manusia, diguna pakai, dimanfaatkan. Sehingga besi antara benda nombor satu dalam dunia. Air, air itu memang koneknya telah memang kehidupan itu dengan air itu tak perlu kita cerita. Tetapi kita kena tahu kehidupan yang paling penting manusia ini bersih. Dan Allah dah cerita dalam Quran. Cuma Allah bagi tahu kepada kita, bersih itu kamu buat. Dan Allah mengatakan ada yang menggunakan bersih dan dimanfaatkan untuk Allah. Apa maksud perjuangan untuk Allah? Lalu besi ini dibuat apa? Bagi besi untuk apa? Jihad fi sabilillah. Besi dibuat untuk besi untuk pedang untuk jihad fi sabilillah. Itu. Tetapi ini pun dengan besi macam-macam yang dibuat. Cuma dasarnya bukan fi sabilillah. Sedangkan Allah turunkan besi untuk manfaat kita, tetapi yang paling utama ada fi sabilillah dulu. Ini tidak ada demikian. Bila dasarnya mereka telah keluar bukan atas fi sabilillah, maka akan menjadi besi menjadi kepada kekufuran, kezaliman, penganiayaan, kekuasaan seperti mana yang berlaku hari ini. Itu contoh. Contoh. Walaupun itu, ayat ini tidak memerintahkan untuk melihat yang itu terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana itu semua berlaku atasnya akal-akal manusia. Kerana akal manusia boleh pilih. Nak perang ke tidak? Nak hantar roket ke tidak? Nak hantar bom ke tidak? Nak tembak ke tidak? Takkan. Takkan. Tetapi kalau sekiranya manusia itu, khususnya umat Islam yang beriman, dia membawa akalnya atas dasar tapaknya wahyu dan rasul sebagai sumber.
lalu didahulukan, lalu dilihat. Adakah sesuai kita menembaknya? Adakah sesuai kita memeranginya? Adakah sesuai kita terpuk pada mereka? Adakah sesuai kita pun merobeknya? Itu contoh itu. Sesuai itu tidak dengan kitab Allah, sesuai itu tidak dengan sunnah Rasulullah, kemungkinan tidak dilihat. Kerana memandang pada agenda, memandang kepada undang-undang, memandang kepada negara dan juga kekuatannya. Jadi apa maksudnya di sini? Dia kita melihat macam-macam yang berlaku pada hari ini, tetapi Allah kata, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh." Kamu kena lihat seperti mana yang tidak oleh Nabi Rasul. Kamu kena faham yang ini terlebih dahulu daripada memahami yang lain-lain. Iaitulah kamu boleh melihat apa yang berlaku pada hari ini, tetapi jangan kamu tanpa melihat sesuatu yang aku firmankan kepada kamu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada kita. Ini apa yang perlu kita ketahui di sini, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu lagi bahawasanya kamu di bumi, kamu tak bertasbih, kamu tak sujud, tetapi sedang pada kamu sedang sujud dan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu melihat peperangan, adakah orang yang berperang itu bertasbih sujud pada Allah? Kamu juga tidak mengetahuinya. Lalu kamu kena tahu selain pada mereka sedang sujud dan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyamsu wal qamar. Begitu juga Allah beritahu kepada Nabi, ya Muhammad, apakah kamu tidak melihat itu matahari itu? Dia juga sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana nak memahami sujud? Jangan dipahami secara kita belajar Afrika, makna sujud dalam solat meletak dalam tak bahasa istilah. Lalu bagaimana nak memahami matahari pun sama sujud? Itu kiasan. Nabi SAW menyatakan bahawasanya matahari ini dia tidak bergerak, melainkan semua ada izin Allah dan perintahnya. Oleh kerana apa? Oleh kerana itu manusia boleh mengkaji sistem peredaran matahari dan bulan kerana apa? Dia berlangsung pusing fi falaki yasbahun, falaknya yang sama, tak keluar pada falak itu yang boleh mudah dikaji. Matahari ini pusing ke mana? Berapa lama dia berpusing mana bumi ini? Begitu juga bulan. Bumi mengelilingi, matahari mengelilingi bumi berapa lama? Bulan mengelilingi bumi berapa lama? Boleh dikaji manusia. Kenapa boleh dikaji? Kerana fi falaki yasbahun, dia dah berada di situ. Oleh kerana itulah ulama kita ditanya bagaimana kita boleh mengetahui akan berlakunya gerhana bulan matahari, kerana fi falaki yasbahun. Dia dah ada di situ. Kamu tahu dia berada di koordinat yang mana. Sampai ke satu peringkat akan berlaku gerhana matahari. Sampai ke satu peringkat berlaku gerhana bulan. Itu mudah. Tetapi kamu telah mengakui mudahnya untuk mengetahui perjalanannya matahari dan bulan. Juga kamu perlu ketahui matahari dan juga bulan, wasyam wal qamar yasjudu lahu. Sujud pada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nujum, dan begitu juga yang bintang-bintang, sebagai lagi kata ulama, wan nujum itu termasuk juga tumbuhan yang melata di atas muka bumi yang kamu tak ada di situ. Tumbuh yang melata yang kita lihat lalu keluar buah-buahan. Tetapi ada juga tumbuhan yang melata di atas muka bumi yang kita tidak dapat melihatnya, yang berada di tengah padang pasir. Kita tidak mengetahui, tapi dia ada yang sedang sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu begitu juga wal jibal wasyajar. Begitu gunung-gunung juga sujud kepada Allah. Begitu juga wasyajar, itulah pohon-pohon yang mempunyai batang-batang yang keras. Apa maksudnya? Seperti mana yang kita fahami, kurma, pohon kelapa, pohon-pohon.
Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah nak bagi tahu semua pohon sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadawabu, dan begitu juga segala yang melata, sama ada kamu tahu ataupun tak tahu, ada saja makhluk yang melata di hadapan bumi. Antara adalah kamu tak nampak. Man sedang melata, bakteria sedang melata. Itu wadawab. Termasuk juga makhluk yang kamu lihat melata sungguh. Haiwan-haiwan yang melata dengan dua kakinya. Itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yasjudu lahu, bertasbih kepada Allah, wa katsirun minan nas, dan begitu juga kebanyakan manusia juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain ini yang mana yang tidak lain kepada Allah. Kathirun minan nas, dan kebanyakan di kalangan manusia juga yasjuduna di pada zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai akhir zaman, yang mana mereka digabungkan jumlahnya dengan jumlah wa kathirun, banyak mereka. Minan nas bukan fokus satu umat Rasulullah saja, tapi seluruh umat yang beriman kepada Allah semuanya yasjuduna. Lalu kita pun kena termasuk yasjuduna. Itu juga perlu termasuk. Bagaimana dengan ayat ini? Oleh kerana itu kita juga perlu tunduk dan juga perlu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadi orang-orang yang lalai. Kita belajar Quran, kita tadabbur Quran agar kita ingat Quran, walaupun bukan pandai semua, tetapi kita tahu kita telah belajar ini satu karamah di Allah. Lalu Allah, agar Allah memasukkan kita di kalangan yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Sehingga Rasulullah juga melihat kita dalam mata hati Nabi dan kemukjizatan Nabi, sehingga kita di akhir selamat. Kerana Rasulullah akan menjadi saksi buat kita. Ya Allah, aku melihat umatku, dia juga sujud, dia juga duduk, dia juga tasbih kepada Ya Allah. Syafaatilah mereka dengan syafaatmu Ya Allah, dengan syafaat Quran. Itu para ahli tidak mengatakan syafaat Quran itu adalah bukan sekadar baca, tapi difahami ayat ini menyebabkan kamu akhir dapat syafaat dengan ayat yang kamu belajar ini. Apa maksudnya di sini? Ayat itu mensyafaati kamu kerana kamu mendengar, kamu belajar tadabbur, kamu belajar tafsir. Kerana syarat-syarat ini lengkap, kamu dapat syafaat. Dan syafaat pasti diterima. Itu maksudnya. Bukan sekadar baca-baca dapat syafaat. Tidak, baca dan memahami apa yang kamu baca. Itu yang menyebabkan kamu dapat syafaat. Contoh mudah. Kita nak masuk, nak hantar anak cucu kita ke satu tempat. Dia sambung belajar. Tapi orang yang kita bagi kosong, tak terisi. Lalu pihak yang menerima bagaimana tak menerima? Orangnya kosong, mana tak lengkap pada syarat-syarat. Bahkan tempat ini syarat nak masuk kena ada SPM. Syaratnya 5A. Contoh, kita pun hantar anak cucu kita ke situ. Lalu dia tengok, cik, minta maaf nak tanya, ini anak cik ni, cucu cik ni, ada SPM ke? Dia tak ada SPM. Dia dah berhenti sekolah jam 6. Lalu macam mana nak masuk sini? SPM tak ada. Syarat-syarat tak lengkap. Begitu. Jadi apa? Maka pihak itu tak memasukkan, dia tak terima. Lalu bila kita nak dapat syafaat Quran, kita kena melengkapi syarat-syaratnya adalah membaca, mendengar, mempelajari. Yang kita baca, kita belajar, itu yang syafaati kita. Itu maksud syafaat Quran pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah nanti kita akan sambung untuk selesaikan tafsiran ayat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.